Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada malam ini untuk kelas tajwid kita insya-Allah. Jadi bagi memberkati kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insya-Allah pada malam ni kita akan tengok sedikit iaitu berkaitan dengan sifat huruf. Okey, kalau dalam buku tajwid Quran ni rasanya dalam muka surat yang ke berapa 28, 30 dah kot rasanya. Ya betul, muka surat 30, 29 kita dah ambil. Muka surat 30 pun kita dah ambil. Okey, muka surat 30 muka surat 30 nombor yang ke-5 insya-Allah. Okey, boleh nampak di hadapan. Itu berkaitan dengan satu sifat yang bernama al-isti'la. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk pada sifat yang kelima. Pada minggu lepas kita dah lihat pada sifat yang keempat dan juga sifat yang ketiga. Okey, kalau kita tengok atas ni sifat yang keempat. Okey, baik. Sifat al-isti'la dari sudut bahasa bererti mengangkat. Cara pengucapannya iaitu dengan terangkatnya sebahagian lidah, terutamanya pangkal lidah ke langit-langit atas ketika menyebut huruf yang tebal dan berkurangan pada huruf yang tidak tebal. Hurufnya ada 7, iaitu yang tergabung dalam kalimah khussa dhaghtin kil. Khussa dhaghtin kil. Iaitu huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghin, huruf ta, huruf qaf dan juga huruf la. Baik. Bagi yang baru mengikuti, baru masuk, baru join, boleh buka muka surat yang ke-30 muka surat yang ke-30. Kita telah berada pada topik al-isti'la. Boleh kita telah berada pada topik al-isti'la. Okay, baik, sekali lagi saya ulang. Al-isti'la ialah satu sifat yang bererti terangkat. Okey, terangkat apa di sini? Iaitu terangkat pangkal lidah. Pangkal lidah ialah kawasan lidah yang berada paling hampir dengan anak tekak. Jadi kalau perasan anak tekak kita ni lidah kita contohnya. Jadi ini hujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah yang paling hampir dengan anak tekak. Jadi bila kita sebut dia akan terangkat. Bagaimana terangkat? Cuba tengok dalam buku ni. Cara pengucapannya iaitu dengan terangkatnya sebahagian besar lidah, terutama pangkal lidah. Okey, dia kata terangkat sebahagian besar lidah. Maksudnya sebahagian besar lidah ni tepi pun terangkat, hujung pun terangkat, tengah pun terangkat, pangkal pun terangkat. Cumanya yang paling ketara ialah pangkal lidah. Yang paling ketara ialah pangkal lidah, dia akan naik ke atas, langit-langit atas ketika menyebut huruf yang tebal dan berkurangan pada huruf yang tidak tebal. Dalam huruf isti'la dia ada 4 huruf yang tebal dan juga 3 huruf yang tidak tebal. Sekali lagi saya ulang. Dalam huruf isti'la dia ada 4 huruf yang tebal dan juga 3 huruf yang bukan tebal. Baik Okey, huruf yang tebal kalau dapat lihat di hadapan ni iaitu huruf sad, dad, ta, dha. Ini huruf yang tebal.
Manakala huruf yang tidak tebal tetapi seakan-akan tebal, iaitu huruf kha, huruf ghain dan juga huruf qaf. Dia setengah ulama kata dia bukannya tebal tetapi pangkal lidahnya naik ke atas. Okey, baik faham Jadi kalau orang tanya isti'la ni berkaitan dengan apa dia? Kita jawab isti'la ialah berkaitan dengan lidah terangkat ke langit atas. Okey, bahagian mana? Kebanyakan bahagian, terutamanya pada pangkal lidah. Hurufnya ada 7. Sekali lagi saya ulang, hurufnya ada 7. Terhimpun dalam rangkai kata khussadagtin kil. Terhimpun dalam rangkai kata khussadagtin kil. Khussadagtin kil. Kha, shad, dad, ghain, ta, qaf dan juga huruf dha. Jadi kalau boleh hafal rangkai kata ni, sila hafal sebab ia banyak memberi orang kata impak dalam bacaan kita yang kata yang menaik pangkal lidah. Jadi kalau kadang-kadang dengung yang masuk ke dalam huruf isti'la, maka dengung itu perlu ditebalkan sedikit. Jadi kalau kita tidak tahu apa huruf isti'la, bagaimana kita nak tebalkan dengung tersebut? Boleh Dan juga huruf-huruf isti'la ini juga memberi peranan pada sebutan huruf ra. Kadang-kadang huruf ra itu tidak tebal, tetapi apabila datangnya huruf-huruf isti'la sebelum ataupun selepas, ia juga perlu ditebalkan. Jadi saya rasa perlu untuk kita hafal huruf-huruf isti'la. Maksud kita kena tahu pangkal lidah naik ke atas, manakala hurufnya pula kita perlu tahu dengan betul. Khussa dagtin kil. Sebut dengan betul lah. Khussa dagtin kil. Okey, jelas semua Contoh kalau kita nak mudah sebut huruf kha lah. Kalau kita sebut dengan betul kha. Kalau kita sebut dengan tidak betul kha. Okey, tu salah lah. Khalidina fiha bukannya khalidina fiha. Boleh Huruf sad pula. Sa, si, su. Sa. Bukannya sa. Kalau dia sebut sa, maka itu adalah huruf sin. Sa. 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 Kita punya tepi lidah, pangkal lidah, naik ke atas, langit atas. Sa, si, su. Boleh Huruf dad pula. Da, di, du. Okey, naik ke langit atas. Ra, ri, ru, ar, ir, ur. Jadi huruf ri ni juga pangkal lidah naik ke atas. Ra, g, h, o, ra. Kalau orang sebut salah, ra, ghairil. Ada juga saya dengar orang baca suratul Fatihah, ghairil maghdu. Ghairil disebut dengan ghairil. Dia bagi ringan, tidak ada isti'la. Maka itu kurang tepat. Kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang kecil, setengah ulama mengklasifikasikannya sebagai kesalahan yang kecil sebab ia merubah kesempurnaan bacaan. Dari sudut makna, ia tidak berubah. Tapi dari sudut bacaan, lafaz ia mencacatkan kesempurnaan sebutan tersebut. Boleh semua? Huruf ra. Okey, next ialah huruf ta. Ta, ti, tu. Okey. Siratal ladzi, ta kena tebal. Huruf ta biasa orang sebut dengan salah apabila berhampiran dengan huruf ta. Okey. Ta dan juga ta. Ta, ta, ta. Wala yastati'u. Wala yastati'u. Kadang-kadang disebut dua-dua huruf ta. Wala yastati'u. Okey, wala yastati'u. Ada juga gitu. Ada setengahnya sebut wala yastati'u. Dua-dua huruf ta. Itu pun salah juga. Baik jelas huruf ta kena tebal. Kebanyakan bahagian lidah naik ke langit atas. Okey. Next ialah huruf qaf. Huruf qaf pun bukan huruf yang tebal, tetapi dia seakan-akan tebal. Okey. Dia seakan-akan tebal.
Kalau huruf yang tebal ni kebanyakan bahagian lidah naik ke atas. Tetapi huruf qaf, pangkal lidah saja yang naik. Okey. Kalau kita boleh sebut semua, qa, ti, qu, qa, ti, qu, aq, iq, uq, wa hum yaqtulun, yaqmahun. Okey. Tuqsitun. Okey. Tuqsitun. Qalqalah dan juga bunyinya dalam. Sebab apa? Sebab ia berada pada makhraj pangkal lidah dalam. Okey. Okey, next ialah huruf dha. Huruf dha, dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Hujung lidah dikenakan dengan hujung gigi atas. Dha, dhi, dhu. Okey, jadi kalau kita boleh sebut al, il, ul. Okey, jadi sebutannya kalau perasan kebanyakan bahagian lidah naik ke atas. Zalimun. Cuba sebut. Zalimun. Yanzurun. Kan hujung pun naik, tepi pun naik, pangkal pun naik, tengah saja tidak naik. Tunzirun. Ni ialah huruf dha, huruf yang tebal dan juga isti'la. Itba' dan juga isti'la, double. Nanti kita tengok sifat yang ada. Okey, baik. Next ialah yang keenam, iaitu lawan kepada isti'la. Apakah lawan kepada al-isti'la? Lawan kepada sifat al-isti'la ialah sifat al-istifal. Al-istifal. Menurut bahasa ertinya menurun. Okey, istifal maksudnya menurun. Cara pengucapannya, sebutan disertai dengan penurunan sebahagian besar lidah, terutamanya pangkal lidah ke dasar permukaan mulut. Okey, sebutan disertai dengan penurunan sebahagian besar lidah, terutamanya pangkal lidah ke dasar permukaan mulut. Maksudnya apabila kita sebut huruf-huruf istifal ni, lidah kita dia tidak naik ke atas, dia turun. Okey, dia duduk di bawah, dia rehatkan di bawah. Huruf isti'la ada 21, itu selain dia minta maaf, huruf istifal ada 21, itu selain daripada huruf-huruf al-isti'la. Huruf isti'la ada berapa? 7. Khussa, dhaghtin, qil. Selain daripada tu ialah huruf istifal. Ada berapa? 21. 21 tambah 7 sama dengan 28. Jadi jumlah huruf hijaiyah mengikut jumhur ialah 28. Baik semua. Contoh kalau kita lihat huruf apa? Huruf istifal, huruf sin. Cuba kita sebut huruf sin bagi atas. Sa, si, su. Huruf mim. Ma, mi, mu. Huruf nun. Na, ni, nu. Huruf apa lagi? Huruf ta. Ta, ti, tu. Jadi tidak ada apa-apa kesusahan, tidak ada apa-apa perkara yang perlu dinaikkan ke pangkat, naikkan ke lelangit atas. Jadi bahagian lidah banyak rehat di bawah, menurun. Itu masuk istifal. Berapa huruf dia? 21. Baki daripada huruf al-isti'la. Okey, jelas semua Okey, perbandingan al-isti'la lawannya al-istifal. Bila al-isti'la mengangkat sebahagian besar lidah ke langit-langit, sebahagiannya al-istifal menurunkan sebahagian besar lidah ke dasar permukaan mulut. Okey, jelas semua? Isti'la, istifal. Dia ada dua-dua, ada is depan. Ia berkaitan dengan lidah menaik ataupun lidah menurun. Lebih-lebih lagi pada pangkal lidah. Okey, next. Nombor 7. Al-itbaq. Al-itbaq menurut bahasa artinya menutup. Cara pengucapannya, lingkaran sekeliling lidah menutup ke arah langit-langit lidah. Langit-langit atas lidah. Okey. Hurufnya ada 4 saja, iaitu huruf shad, dad, ta, dha. Huruf keempat-empat huruf ni ialah huruf isti'la juga.
Tetapi mereka juga merupakan sifat itbaq. Sifat itbaq. Maka bolehlah kita beritahu di sini bahawa semua huruf-huruf bagi sifat itbaq ialah ada sifat isti'la. Manakala bukan semua huruf-huruf isti'la merupakan sifat itbaq. Merupakan sifat itbaq. Boleh. Okey, baik. Waalaikumsalam. Ada baru masuk tu Hajar Yasni. Dipersilakan. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Okey, baik. Itu ialah al-itbaq. Al-itbaq maksud dia tebal. Al-itbaq maksud dia tebal. Jelas semua? Okey, next nombor 8 pula al-infitah. Menurut bahasa iaitu pembukaan. Bukalah. Infitah daripada kalimah fatahah. Fatahah maksud dia buka. Fathah apa dia? Baris atas. Jadi apabila kita sebut baris atas, mulut kita, bibir kena buka. A, ba, ta, sa, ja. Kalau sebut fathah tetapi mulut bibir tidak buka, salah. O, ba, ta, sa, ja. Itu salah. Jadi fathah kena buka mulut. Buka bibir. A, ba, ta, sa. Sehinggalah akhirnya. Boleh Okey. Cara pengucapannya, cuba tengok di hadapan semua. Okey. Cara pengucapannya dengan merenggangkan lidah dari langit-langit atas. Maksudnya langit atas tu dia tidak bersentuhan dengan lidah. Duduk di bawah, terbuka sahaja. Okey, boleh faham hurufnya ada 24. Semua huruf hijaiyah selain sad, dad, ta, za. Selain huruf-huruf itbaq lah. Mudah saja. Infitah ialah lawan kepada itbaq. Itbaq ialah lawan kepada infitah. Boleh Bila itbaq bermaksud lingkaran sekeliling lidah menutup ke arah langit-langit, sebaliknya infitah membuka dan merenggangkan lidah dari langit-langit. Okey, mudahlah kita sebut huruf-huruf selain daripada huruf itbaq. Sekali lagi saya ulang. Isti'la lawan dia istifal. Boleh Itbaq lawan dia infitah. Apakah huruf-huruf isti'la? Ada 7. Khussadagtin kil. Apakah huruf-huruf istifal? Ada 27. Baki selain daripada huruf isti'la. Huruf itbaq ada berapa? Ada 4. Sad, dad, ta, za. Yang ni tak ada rangkai kata lah sebab mudah untuk kita ingat. Satu lagi lawan kepada itbaq iaitu infitah. Iaitu baki kepada huruf-huruf itbaq sebanyak 24. Baik Okey, next iaitu idlaq dan juga al-ismat. Kita habiskan terus sifat-sifat berlawanan ni pada malam ini Okey, baik. Al-idlaq menurut bahasa idlaq bermaksud bahagian hujung lidah. Tu idlaq maksud dia bahagian hujung lidah. Ni lidah, ni hujung kita, hujung lidah Cara pengucapannya huruf yang ringan dan cepat kerana makhrajnya di hujung lidah dan sebahagian lagi keluar dari dua bibir. Maksudnya dia mudah untuk kita sebut. Itu idlaq. Hurufnya ada 6. Itu tergabung dalam rangkai kata farra min lub. Ataupun firra min lubbin. Bolehlah farra min lub, firra min lubbin. Boleh. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Ada berapa? Ada 6 huruf. Farra ataupun firra min lubbin. Maknanya kita sebut huruf idlaq ni ialah huruf yang mudah, lancar disebut tanpa ada kesusahan. Manakala huruf al-ismat menurut bahasa ismat bererti melekat serta berat. Okey. Cara pengucapannya sukar untuk menuturkannya kerana jauh dari hujung lidah dan kedua bibir. Mempunyai 23 huruf baki daripada huruf idlaq tadi. Hurufnya 23. Boleh tengoklah. Alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, zai, sin sehinggalah huruf hamzah dan ya. Okey. Jadi ismat ialah lawan kepada sifat idlaq. Lawan kepada idlaq ialah ismat. Jadi malam ni kita tengok ada 3 pasang sifat huruf. Boleh Yang pertama
Isti'la lawannya istifal. Itbaq lawan dia infitah. Idlaq lawan dia al-ismat. Okey. Perhatian, setiap huruf hijaiyah pasti mempunyai sekurang-kurangnya 5 sifat lazimah, yakni ciri kekal daripada 5 pasangan sifat berlawanan yang telah dijelaskan di atas. Terdapat huruf yang mempunyai 6 atau 7 sifat apabila ditambah dengan sifat tunggal. Okey, saya ulang sekali lagi. Paling kurang setiap huruf hijaiyah mempunyai 5 sifat. Boleh mempunyai 5 sifat. Okey. Ada yang 6, ada yang 7 apabila 5 tu kita tambah dengan sifat tunggal yang kita akan belajar pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi pastikan kalau malam ni contohnya saya tanya sila sebutkan sifat huruf sin. Jadi paling kurang boleh sebut huruf sin antaranya sifat hamas. Lepas tu antaranya sifatnya ialah infitah. Lepas tu sifat dia al-ismat. Lagi 2 lagi contohnya kan. Jadi apabila kita dah go through satu persatu barulah kita faham bahawa satu huruf mempunyai banyak ciri. Satu huruf banyak ciri, banyak sifatnya. Tetapi kadang-kadang sifat itu dijelaskan, kadang-kadang tidak dijelaskan. Okey, saya buat analogi macam manusia lah. Dia ada banyak sifat, sifat penyayang, pemurah, dermawan, baik hati, tapi sifat tu tak nampak ketika itu. Nampak apabila dia buat baik barulah kita tahu. Begitulah analogi supaya kita mudah faham. Tapi kalau makhraj ada satu sahaja. Setiap satu huruf ada satu makhraj sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, habis dah untuk kita punya tajwid teori pada malam ni. Kita teruskan dengan talaqi surah. Surah apa kita nak talaqi malam ni? Al-Humazah. Ada soalan boleh tanya? Ada soalan boleh tanya. Tidak faham, tidak jelas, laju. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Lang, ada apa soalan? Apa khabar? Alhamdulillah. Tadi Pak Lang ada dengarlah Ustaz beritahu yang huruf qaf ya. Huruf qaf dia bukanlah terdiri dari huruf yang isti'la kan, huruf tebal kan Ustaz ya? Ya, betul. Tapi macam mana dikaitkan dengan ketebalan tu agaknya macam mana dia punya ni? Dia punya apa orang kata apa Ustaz yang menyebabkan kita akan menyebut dia secara tebal lah. Baik. Sebab apa kita sebut dia dibaca dengan tebal? Sebab dia terhimpun dengan geng-geng yang tebal. Boleh faham Pak Lang? Sebab dia termasuk dalam geng-geng tebal. Sad, dad, fa, dha, lepas tu plus dengan 3. Qaf, ghin dan juga huruf kha. Jadi apabila dia termasuk dalam geng tu, memang dia akan jadi kita namakan dia sebagai tebal. Tapi sedangkan dia isti'la. Kalau tebal apa Pak Lang? Sad, dad, dha. Tapi goliknya kita akan dengar qaf tebal. Ghin tebal sebab dia dah masuk geng tu. Masuk kluster dia lah dia dah masuk kluster dia. Ya betul Pak Lang. Kluster tebal. Terima kasih Ustaz. Jadi kita tak adalah marah kita kata kenapa qaf tebal? Sedangkan qaf ni bukannya tebal. Tebal yang tebal, qaf ni bukan tebal. Jadi kita jangan marah. Sebabnya bila dah masuk kluster tu, dah masuk golongan tu, secara mudahnya begitulah. Jangan kita susahkan keadaan kan. Payah nak sebut isti'la tu ada 3. Isti'la, tebal ataupun itbaq, mudah kita nak sebut. Boleh Pak Lang? Faham dah? Boleh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, baik. Semua insya-Allah hari ini kita akan talaqi suratul Humazah. Suratul Humazah insya-Allah. Okey, baik Semua dah bersedia, masa lagi tak banyak. Kita insya-Allah talaqi semua. Boleh buka Quran ataupun boleh tengok di hadapan. Kita baca beramai-ramai insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Okey, ini surah Al-Humazah yang biasa kita baca. Untuk orang awam, dia banyak akan dengar kepada 3 perkara. Yang pertama ialah kelancaran. Ini orang awam lah, awam minas. Yang pertama dia dengar, okey, orang ni lancar, clear. Yang kedua dia akan dengar pada panjang pendek. Oh, panjang dia cukup harakat dia, cantik. Yang ketiga dia akan tengok pada dengung. Okey, pada dengung. Jadi kalau dengung dia ada, maka bacaan dia cantik. Tapi kalau orang yang belajar yang lebih particular, dia akan tengok pada apa? 3 benda tu of course memang asas. Kemudiannya dia plus dengan perkara yang lain seperti makhraj, sifat, wakaf ibtida, wasal dan juga hamzah wasal. Jadi dia akan tengok kat situ supaya dia boleh beritahu, oh orang ni baca dengan begitu cantik dan juga tartil sekali. Boleh Jadi cara yang mudah apabila Quran berwarna, sekali lagi saya ulang, warna hijau kena dengung. Okey, berapa harakat? 2 harakat lah dalam kitab. Cuma dalam kita baca bagi lebih. 3 harakat kita baca. Kadang-kadang setengah orang baca 4 harakat dengung. Dia sudah aplikasi. Tapi dalam kitab teorinya 2 sahaja. Baik. Kemudiannya pada huruf-huruf yang ada merah ni, maka perlu dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, ada kalau yang saya tunjuk dengan cursor ni, wa ma adra hukumnya mad jaiz munfasil. Yang saya tunjuk yang dengan cursor saya ni warna merah ini ialah mad silah tawilah. Okey, baik Okey, baik. Ada siapa yang nak try baca pada malam ni? Insya-Allah. Pak Lang boleh? Ke tak boleh baca malam ni Pak Lang? Pak Lang boleh, tapi nak dengar Hajah Yas lah baca. Hajah Yas boleh, ada Hajah Yas. Hajah Yas 1. Haji Mazlan pun boleh, Haji Mazlan. Jasimin. 2. Mungkin masing-masing saya rasa nak dengar suara Pak Lang tu. Dia orang selalu dengar Ustaz, hari-hari dengar tu. Noliza ada? Siapa nak baca? Mazlan, Noliza, Hafilah. Pak Lang baca, Pak Lang. Pak Lang baca. Musaf lah. Saya tak ada musaf. Okey. Okey Ustaz ya, Pak Lang baca lah ya. Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Fatahallahu alaik. Alhamdulillah bacaan baik Pak Lang Cumanya Terima kasih, Ustaz. cuma tak on kamera dah tak nampak muka Pak Lang. Okey Pak Lang, saya nak tanya kalau ayat pertama nak wasal dengan ayat kedua macam mana Pak Lang rasa? Okey ya. Pulang baca ya. Ya boleh. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Aiwah. Betul, jelas, tepat sekali. Dia ada nun maksurah ataupun hukumnya iltiqa sakinain. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lang. Terima kasih Ustaz. Okey. InsyaAllah Haji Ayas boleh cuba insyaAllah. Saya dengar je Ustaz bagi Haji Mazlan. Haji Mazlan ada? Boleh baca? Kalau nak Boleh try baca. Allah saya cuba Ustaz. Boleh insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Fatahallahu alaik. Alhamdulillah, terima kasih bacaan yang baik Haji Ayas. Okey Haji Ayas, saya nak tanya sikit pada kalimah la yumbadhanna fil tu apa hukum dia di situ? La yumbadhan Ayat berapa nih? ayat keempat. Oh, Nun mati bertemu bertemu dengan ba. Iklab Ustaz. Iqlab. Okey, tepat sekali Ya, iqlab ataupun dalam kitab Arab dia sebut qalb. Qaf lam ba, qalb. Okey Okey, terima kasih Haji Ayas. Ada lagi yang nak baca? Haji Aliza Ustaz. Ada lagi yang nak baca? Okey Noliza ada, Hafilah, Mazlan. Kalau nak baca jangan segan silu. Ya. Okey, kalau tak ada yang nak baca dah, alhamdulillah. Saya rasa semua dah clear untuk bacaan surah Al-Humazah. Lepas ni kalau baca bawa dalam solat, baca dengan bertajwid, tartil satu persatu. Jangan baca dengan laju. Kalau kita nak segera, nak cepat, kita wasalkan dia. Jangan kita baca secara saktah. Dan juga pastikan bacaan kita itu menepati makhraj dan juga sifat yang betul yang kita telah belajar, insya-Allah. Okey, terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Kita bertemu lagi insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.